Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise. Pengkomersialan pusat ibadah buat manfaat semua. Itulah keunikan serta inisiatif Masjid Ghufran yang terletak di pinggir Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Dan saya bersama dengan Tonggak Masjid Al-Ghufran pinggir TTDI, iaitu pengerusinya, Datuk Haji Hasanuddin Ali. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih kembali. Okey. Saya pun suka Puan daripada TV Awani ini datang kemari dan bertemu dengan saya. Sebab apa, kita masjid ni berkonsepkan satu konsep moden yang patut ditubuhkan di seluruh negara. Apa konsep masjid ni? Kan? Masjid ni tidak ada beza dengan masjid lain sangat. Tinggal rupanya berlainan, nombor satu. Yang kedua, daripada segi pendirian keuangan, kita berdikari. Dan yang ketiga, kita beri kemudahan dan kesenangan kepada jemaah datang dengan tempat yang bersih dan selesa, dengan segala kemudahan. Jadi masjid ni mesti jadikan sebagai satu masjid yang bukan hanya untuk beribadah, tetapi satu tempat yang orang berasa, jemaah berasa, rumah berasa senang, boleh khusyuk, ada kemudahan, ada tempat tidur. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Okay. Jadi tak payah pergi jauh-jauh. Okey, jadi Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sebenarnya idea di sebalik konsep yang Datuk ketengahkan ini kan berbanding dengan masjid konvensional. Sebab kita katakan masjid itu tempat untuk beribadah, tapi Datuk berfikir lebih jauh lagi. Datuk fikirkan mungkin selain daripada masjid untuk beribadah, kita boleh juga jadikan masjid sebagai satu enterprise. Ini Datuk boleh datang idea untuk menghasilkan masjid sebagai tempat beribadah dan pada masa sama untuk perniagaan juga. Ya begini, daripada segi background saya pula, kita mesti balik kepada asal. Background saya ialah seorang ahli korporat dan selepas itu seorang peniaga, businessman lah kira. Jadi konsep tu saya bawakan kepada masjid. Masjid juga. Sebab apa? Dia masjid ni mesti ada bottom line, mesti tahu perkiraan keuangan dia. Kita itu mesti penting nak, penting. Itu yang sangat penting. Sebab apa? Tanpa keuangan masjid tak boleh maju. Pengurusan keuangan yang bagus dan bijak. Ya? Yes. Memang benar. Jadi daripada segi macam mana kita nak mengerai keuangan dan macam mana kita membelanjakannya. Jadi untuk meraih keuangan, untuk mencari dana masjid ni, kita mesti ada tempat-tempat yang kita boleh beri kemudahan dengan secara bayaran. Dan pada masa sama dapat keuntungan untuk faedah semua orang. Semua jemaah. Rumah. Ya? Jadi ini yang kita buat. Jadi termasuklah dalam tu kita adakan kamar musafir. Ini ialah kita panggil kamar musafir, dia actually dia ala hotel. Dia ada konsep dia bilik aircon untuk TV keluarga, lengkap lah. TV lengkap, tempat buat air, TV extra. Macam hotel? Macam hotel lah. Tinggal dia ni, dia punya star dia turun sikit lah. Tapi masjid mesti bersih. Masjid mesti bersih. Setiap masjid mesti bersih. Ya, sebab apa kita mesti bersihkan masjid ialah kehendak tuntutan agama. Betul. Kebersihan. Separuh dari iman. Dan daripada tu pula, selain daripada itu, kita ada restoran. Kita ada sekolah agama, kita panggil kafe. Kita ada sekolah agama. Kita ada bilik conference untuk disewa. Kita pula sewakan juga rooftop kita kepada telco. Jadi kita dapat keuntungan daripada situ juga. Jadi kalau kita kumpulkan ni, dana bulanan tu cukup untuk membiayai semua program masjid dan juga membayar gaji saja. Membayar gaji, tetapi membaik pulih serta menyelenggara. Semua sekali. Jadi berdikarilah. Tak perlu bergantung kepada mana-mana kerajaan atau kerajaan negeri, tapi berdikari menjana pendapatan sendiri. Betul. Dan lagi satu, sampai bila yang kita nak minta derma orang ramai ini? Sampai bila? Jadi kita mesti adakan konsep macam ni. Dan
masjid ni akan jadi lebih meriah sebab ramai orang datang. Jangan macam kelas-kelas khusus kan yang kita buat, kita bagaikan macam-macam. Inilah saya tengok Jadi kat ada sini pun bayaran. sentiasa penuh Penuh. Sentiasa Dengan penuh orang ramai kereta. ada orang dekat Ya, sini betul, ya. betul. Macam memang betul lah ni namanya konsep betul-betul mengimarahkan masjid dengan cara mengkomersialkan masjid sendiri. Baiklah Datuk, kita akan berhenti rehat seketika. Okey, Kita akan baik. bincang lagi lanjut lagi. Datuk lepas ni kena bawa saya pergi tour satu masjid ni. Okey, insyaAllah Lepas kita ini, boleh tengok semua tempat. Lepas ini di Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Ramadan Enterprise. Saya bersama dengan pengerusi Masjid Al-Ghufran, Datuk Haji Hasanuddin Ali. Okey Datuk, mungkin apa nak cerita apa yang istimewanya mihrab Masjid Al-Ghufran ni? Dia begini, masjid ni dibina tahun 1999. Jadi kita nak cari sikit perbezaan antara masjid-masjid konvensional dengan masjid kita. Kadang kita ni nak proud sikit kan. Mestilah kita kan. mesti bangga dengan masjid kita. Komuniti kita Jadi, yang ya, usahakan betul, kan. Betul. Jadi saya telah bawa daripada Morocco 4 orang pengukir untuk membuat kita punya mihrab ni. Jadi kalau tengok dia memang Islamic design dan untuk melambangkan kita ni agama Islamik. Jadi inilah terbinanya dan dibuat oleh 4 orang dengan kos itu jam hanya 80,000. Tapi sekarang ni kalau nak buat ni 300-400 ribu ni. Lagi mahal, nak buat macam ni memang Tapi mahal. saya cukup tertariklah dengan warnanya. Sebab saya ni sukakan warna. Yes. Saya rasa warna ni cukup ceria, cukup inviting, Yes, cukup betul. mendamaikan pada masa sama. Betul. Ini salah satu dari 24 bilik musafir yang ditawarkan di Masjid Ghufran. Dan Datuk berterangkan sedikit apakah keistimewaan bilik-bilik musafir di Masjid Ghufran ni? Kita yang sebenarnya ada 24, walaupun 24 nampaknya sikit, tapi untuk jumlah orang yang duduk dalamnya akan meningkat kepada 100 orang. Sebab tiap-tiap satu bilik itu boleh duduk, satu bilik boleh duduk sampai 4 orang pun ada. Maknanya katilnya besar, selesa, ber-air condition dan sebagainya. Komplit sebagai macam hotel. Dan di bilik ini yang kita berdiri ni sekarang ialah bilik pengantin. Kita panggil bilik pengantin lah. Bilik pengantin? Sebab Jadi apa? mana ada orang Islam kita banyak yang buat kerja kahwin di Di sini. masjid ni. Jadi bila dia adakan majlis perkahwinan di Dah sini, nikah, dah makan kat dah kafe makan semua. kat bayar, sebab apa dia berbayar, kita ikut macam hotel punya konsep. You belanja dekat sini, you dapat bilik free. Datuk, homestay ni memang feels like home, betul dah Datuk? Begini, kita ni konsep baru. Yang kita dengar-dengar seluruh Malaysia ni banyak orang buat homestay. Jadi kita terdapat idea ni, kita ikut juga. Jadi kita buat homestay. Inilah satu yang dah siap. Dan kita akan bina 4 lagi. 3 lagi lah. Jadi 3 lagi? 3 lagi. Masya Allah. Di dalam kawasan masjid ni. Dan homestay kita ni boleh muatkan 10 orang. Tengok nampak Dengan katil 3 ada bilik, 3. 3 bilik, aircon, apa Lengkap. semua komplit, lengkap semua sendiri dengan pinggan mangkuk sekali. Cakaplah macam rumah tu. Jadi you kena sewa lah. Jadi sebagai satu daripada perniagaan masjid, ya. Jadi inilah dia kelas agama yang menempatkan seramai 200 kanak-kanak di komuniti ini, Datuk. Betul. Cukup selesa, Datuk. Dan kelas ni, sekolah agama ni ialah di tingkat 2. Bukan tingkat bawah, tingkat 2. Sebab apa? Bawah, kalau kita taruh di bawah, dia akan mengacau kepada jemaah. Budak-budak faham lah budak-budak kan. dia mengani. Jadi kita tingkat 2. Dan bilik ini kalau kita tengok, ialah ada aircon, ada kipas dan dia punya komputer semua ada, semua komplit. Kondusif, Inclusive of everything. Dan dindingnya kita pakai gelas sebab kita boleh tengok anak-anak ni supaya kita boleh monitor memantau kanak-kanak ni masa belajar. Saya berasa nak kembali semula belajar lah, Datuk. Boleh belajar.
lokasi terakhir masjid ni saya berada di Cafe Al-Ghufran di tingkat B2, betul Datuk? Yes. Okey Datuk, adakah kafe ini disedia oleh masjid sendiri atau bagaimana? Okey, kafe ni dibina dalam 6 tahun dulu. Oleh kerana dikendaki oleh semua jemaah dan juga orang-orang yang menyewa bilik untuk mereka having breakfast, dinner, lunch dan sebagainya. Dan dengan adanya kafe ni, banyak majlis perkahwinan diadakan di sini. Tapi konsepnya ialah kita sediakan tempat ni, kita buat kafe ni, tapi kita sewakan kepada caterer Islam kita, orang Islam. Jadi selain daripada kita keuntungan daripada sewa, kita juga dapat komisen daripada dia kalau ada majlis perkahwinan. Jadi maknanya dia menjadikan dana untuk masjid ni dan tiap-tiap bulan sekurang-kurangnya ada 4-5 majlis kahwin. Jadi alhamdulillah lah, syukur. Banyak juga kita dapat daripada konsep yang kita adakan untuk masjid ini. Lepas ni kalau saya nak buat majlis, saya buat kat sini je lah. Mestilah, memang cantik tempat ni, insya-Allah. Sekali duduk boleh 400 orang. Waktu malam ini banyak cantik ni, semua cantik. Menghadap lagi lah. Menghadap lagi pada bahagian LDP shopping dan kompleksnya, kompleks dia. Jadi masjid ni orang suka datang, dia sewa sebab ada tempat makan dan dewan semayang. Dan yang keduanya, yang penting bagi wanita ialah dekat dengan shopping. Jadi wan utama dekat sebelah ada apa-apa. Ikano Power Center dekat Power sana Center, The Curve, semua ada di sini. Baiklah, sekian sahaja paparan bisnes alternatif Ramadan Enterprise hari ini. Saya akan menghabiskan sepanjang hari saya di Masjid Al-Ghufran pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.